Mengenai Toko, saya ingin merujuk kepada salah satu insiden yang baru-baru ini berlaku, tular minggu lepas, dengan seorang pempengaruh sosial media yang melahirkan rasa sedih dan kecewa beliau apabila mendakwa kemenangan yang sepatutnya menjadi miliknya pada anugerah Perdana Belia Negara yang mana digugurkan saat akhir. Ya, kita maklum bahawa tidak ada pun KBS mengeluarkan pemberitahuan hitam putih bahawa orang tertentu akan menang. Tetapi bagaimanakah beliau boleh mendakwa bahawa beliau dimintakan memberikan gambar-gambar aktiviti dan sebagainya dalam selepas menjalankan beberapa mesyuarat dan juga temu-temu dibuat, seolah-olahnya ia akan tayang kepada hari pengadukan itu berlaku, dan keduanya beliau mendapat jemputan untuk duduk bersama dengan pemenang-pemenang yang lain, tapi akhirnya pemakluman bahawa tiada pemenang dibuat dalam tempoh 24 jam terakhir. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimanakah sebuah program yang berprestij yang ditunggu-tunggu oleh anak muda seluruh negara, kerana saya juga pernah masuk dalam anugerah Belia Negara suatu ketika dahulu sewaktu saya berkecimpung dalam Belia 4B Negara Malaysia dulu. Jadi saya tengok bahawa ini adalah satu usaha yang baik daripada kerajaan, dan bagaimanakah perkara itu boleh berlaku. Yang kedua, bagaimanakah usaha daripada pihak kementerian untuk mengelakkan supaya perkara ini tidak berulang lagi pada masa hadapan dan mengecewakan ramai anak-anak muda di negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Salam Menteri. Masjid Tanah, saya kira betul perkara ini saya agak terkejut sampai nak bawa masuk ke Parlimen. Ya. Kerana ini bukannya perkara yang berkepentingan awam buat masa sekarang, dan ia telah pun kita sabar, ia telah pun kita kendalikan. Malah untuk pengetahuan hari ini di sini, di bangunan Parlimen ni, kalau saya nak jemput Masjid Tanah pun boleh, yang dimaksudkan itu pun akan datang ke sini untuk pertemuan dengan saya tak ada masalah. Kalau mana-mana arau sekalipun yang telah pun membangkitkan perkara ini semalam sebagai usul bawah 18 tu pun nak datang jumpa, boleh jumpa. Nak selfie, nak buat video pun boleh, tak ada masalah. Cuma untuk menjawab soalan Masjid Tanah, yang pertama, jawatan kuasa pemenang, jawatan kuasa untuk pengesahan pemenang ni, dia telah putuskan tiada pemenang bagi dua kategori, iaitu ikon belia influencer dan ikon belia sanjungan budi. Bukan hanya satu kategori, dua kategori yang tak ada pemenang, dan ini adalah keputusan makmat. Tak ada calon yang memenuhi kriteria yang telah pun ditetapkan. Kita juga tidak pernah keluarkan, seperti yang Berhormat sebut tadi, tak pernah keluarkan sebarang surat pemakluman pada mana-mana individu tertentu sebagai pemenang. Jadi kita pun tertanya-tanya bagaimana boleh dianggap diri ini pemenang dan sebagainya. Sebab itu kita buka ruang untuk penjelasan lebih lanjut diadakan, pertemuan boleh diadakan, selesaikan cara baik. Tak perlu kita jadikan ini sebagai satu sensasi. Kalau ada kelemahan, kalau ada mana-mana kesilapan, itu semua boleh kita uruskan dan boleh kita rungkai melalui pertemuan yang lebih bersifat matang. Dan dalam isu ini juga kita telah pun keluarkan kenyataan media untuk jawab isu berkaitan penularan isu tersebut. Dan saya harap kepada mana-mana pihak yang menganggap bahawa ini sebagai satu bentuk penganiayaan dan sebagainya, itu bukan perkara yang menjadi orang kata tujuan atau matlamat APBN kali ini. Ia adalah tujuan untuk mengiktiraf golongan-golongan belia yang telah pun mencapai satu kejayaan yang sangat besar. Malang bagi kita dalam anugerah Perdana Belia kali ini ada lebih 12 penerima anugerah, termasuk mereka yang telah memenangi pingat emas dalam Sukan Asia, tidak diberi perhatian pun. Yang ini yang kita rasakan kerana terbawa-bawa oleh sensasi yang sedang berlaku terhadap hanya satu dua individu. Perkara ini kita harus sedikit semangat sebagai masyarakat pandang juga. Terima kasih.